hadis Nabi SAW, panduan yang diberikan oleh Rasulullah ni supaya kita ni boleh hidup dengan hidup gaya yang baik. Bila Islam, Allah mengutuskan Rasulullah untuk bawa Islam, ya, tidak ada yang dibawa oleh Islam tu melainkan kebaikan. Salam daripada Kak Nur besok. Ya Kak Nur, waalaikumsalam. Ya Kak Nur Rizan, ya. Jadi semualah, masya-Allah, terima kasih. Ya, jadi apa yang Nabi berikan dalam kehidupan kita ni ialah panduan untuk kita hidup. Sebab itu, siapa yang hidup mengikut sunnah, kehidupan dia akan berkat. Kehidupan dia akan berkat. Ya, sebab itu kalau kereta dia ada kalau kereta dia ada manual, kita hidup pun ada manual. Kereta Myvi mestilah manual Myvi baru jadi. Ya, mestilah kena ikut tata cara nak menjaga kereta Myvi. Kalau kereta Myvi bagi manual Honda tak kena tu. Ya, jadi kereta Myvi manual Myvi. Manusia manualnya wajib Al-Quran dan Sunnah. Barulah kan hidup dia akan terjaga dan tenteram, insyaAllah. Ya? Jadi apakah hadis kita hari ni? Terima kasih Tuan Muhammad Rozaman, Arosmil, saya tak tahu lelaki ke perempuan, saya baca nama Facebook saja. Terima kasih, ya. Baik, hadis hari ni ialah berkaitan dengan ganjaran, berkaitan dengan kebaikan untuk kita yang suka menolong orang, menutup aib orang, yang suka menuntut ilmu, yang suka berkumpul atas perkara menuntut ilmu. Hari ni kita nak kupas apakah kebaikan menolong orang dan sebagainya, ya. Baik, satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ni rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengar baik-baik, ya. Ini adalah maksud hadisnya, yang mana saya rasa kalau kita dengar, seronok kita nak buat amal. Sebab manusia ni tak lepas daripada dia nak mengetahui apakah kebaikan, apakah kesan ni, apa yang aku dapat. Jadi dengar ni ialah amal yang mana telah dijanjikan balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang beramal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, maka Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan di hari kiamat. Barang siapa yang melapangkan kedukaan bagi seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan kedukaan daripada dia pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, beri kemudahan kepada orang yang sedang susah, cuba menghulurkan tangan, beri bantuan, nescaya Allah akan memudahkan atasnya ataupun baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi rahsia ataupun keaiban seorang Islam, nescaya Allah akan menutupi keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah sentiasa menolong hambanya selama mana hambanya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mudahkan baginya satu jalan kepada syurga.
dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu sakinah, ketenangan, dan diliputi akan mereka itu oleh rahmat Allah, dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat, dan Allah menyebut kepada orang yang berada di sisinya, dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan dia segera naik dengan dia nisabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik, dan kita tengok hadis ini dia mengandungi banyak pesanan Rasulullah kepada kita, terutama berkaitan dengan urusan makhluk sesama makhluk. Disebutkan dalam hadis ini ada beberapa perkara yang bila kita buat, Allah akan balas. Antaranya kita tengok dalam hadis, pertamanya, barang siapa yang melepaskan seorang mukmin daripada kedukaan dunia, bantu orang yang bersedih hati, bantu orang yang sedang berduka ni, maka Allah akan melepaskan dia daripada kedukaan di hari akhirat. Subhanallah. Ya. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang lain yang susah, ya, kita cuba memudahkan urusan orang yang susah, cuba kita bantu ikut sedaya mampu kita, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, barang siapa yang menutup keaiban seorang Islam, maka Allah lah yang akan menutupi keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Saya war-warkan hadis ni bila banyak orang, ramai orang membantu ketika peristiwa banjir. Viral kisah Abang Viva RM50 memang dia datang all the way daripada Melaka, bawa Viva dengan berbekalkan duit sejumlah RM50 katanya. Jadi membantu begitu ramai orang. Jadi bila kita banjir ni pun, yang membantu, yang bermain selot, yang tolong bersihkan rumah, yang tolong hantar makanan, tolong operasi menyelamat, semuanya boleh dapat pahala daripada Allah. Ya, selama mana yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Dan bantuan Allah ni yang seronoknya tuan-puan, bukan sahaja dekat dunia, tetapi bantuan Allah ni juga ditebus di akhirat nanti. Subhanallah. Ya, pertama, melepaskan kedukaan daripada orang lain. Kedua, menolong orang yang susah. Ketiga, menutupi rahsia ataupun keaiban. Ini kita kena sebut. Sekarang zaman viral. Ya, zaman apa sikit-sikit kita nak sebarkan. Ya, jadi kena jaga sikit. Tengok kalau memang tidak ada jalan untuk kita lakukan, cuba dulu bawa ke pihak berautoriti terlebih dahulu. Ya, jadi macam kita kalau ada permasalahan, bawa ke mahkamah ataupun bawa ke pejabat agama kalau masalah suami isteri. Memang kadang-kadang prosesnya memakan masa yang panjang, tetapi bersabarlah. Di atas setiap kesusahan itu akan adanya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi Allah beritahu, barang siapa yang menutup, Nabi beritahu kepada kita, barang siapa yang menutup keaiban seorang Muslim, maka Allah akan menutupi keaibannya. Ya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah, ganjarannya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju syurga Allah. Dan bila ada satu kaum berhimpun dalam satu rumah di rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan untuk mempelajarinya, maka akan diturunkan di atas perhimpunan itu sakinah, ketenangan, dan akan diliputi oleh rahmah, dan akan dilingkungi oleh malaikat, dan Allah menyebut kepada orang yang berada di sisinya tentang mereka. Subhanallah. Jadi
beberapa pesanan dalam hadis ni saya bacakan secara umum terlebih dahulu, memberikan kita motivasi dan kekuatan untuk banyakkan berbuat kebaikan. Sebab itu bila menjelang yelah dia yang menyambut tahun baru ke apa, tapi kita tak nafikan lah, memang 2021 dah berakhir. Sekarang kita dah masuk pagi 2022, bersyukur kita menyambut pagi, kita sebut hari yang baru lah ya, hari-hari yang baru. Yang bertambahnya lagi satu umur kita ni, kita sambut dengan majlis ilmu. Jadi saya ucapkan tahniah kepada tuan-puan semua. Pagi-pagi dah tercangak depan telefon tercangak depan telefon mendengar pengisian. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang merintis satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan, ya. Jalan kepada apa? Jalan kepada syurga Allah Subhanahu. Dan kita tengok ya, pada satu masa pernah ya Nabi SAW berkaitan dengan membuka aib yang dinyatakan dalam hadis. Dalam satu perhimpunan, Nabi SAW pernah bersabda, yang bermaksud, wahai kumpulan orang yang beriman dengan lidahnya tetapi tidak masuk ke dalam jiwanya. Ini satu ancaman Nabi bagi tahu. Wahai orang yang beriman dengan lidah tetapi tak masuk ke dalam jiwanya, janganlah kamu mengumpat orang Islam dan janganlah kamu mencari-cari rahsia mereka. Rahsia ni keaiban. Ya, orang tu dah sorok dah, kita cuba cari. Cuba Google, ya, cuba tanya jiran, cuba tanya kawan-kawan dia. Contoh keluar berita tentang seorang artis. Contoh, saya bagi contoh. Kenapa artis? Sebab artis ni terkenal. Kalau orang cerita kisah kita, tak ada orang sangat nak tahu ya. Tapi biasa kalau kisah sensasi, benda aib, benda yang buruk berlaku pada orang ni, biasa orang nak tahu ya, kebiasaannya lah. Berita terpampang seorang artis ditangkap khalwat bersama artis yang lain. Kan? Nama tak disebut dalam berita tu. Tapi ada tak kita rasa nak tahu, artis mana ya? Dalam berita tulis berlakon cerita sekian-sekian, umur sekian-sekian, artis tu duduk KL. Cari. Dah berkahwin, dah ada 3 orang anak, cari lah. Yang dah kahwin, yang ada 3 orang anak, siapa artis mana nak tahu ni. Lepas tahu buat apa? Tak ada apa. Saja nak tahu. Ini minta maaf sebut kebanyakannya orang perempuan. Saya perempuan juga, jadi tak ada kata saya nak tentang perempuan ke apa, tidak, cenderung. Sifat nak tahu tu memang ada. Memang ada perasaan nak tahu, kan? Siapa mata gini? Siapa? Dengar cerita artis tu dia dah kahwin. Dia dah ada anak. Dia ditangkap khalwat dengan kawan pelakon dia, contoh. Kita pun ada rasa nak tahu tu. Rasa nak tahu, bukan nak buat apa, bukan nak pergi tolong ke, nak bagi tazkirah Bukannya kita nak buat apa, sekadar nak tahu ni apa nafsu. Google kan. Artis mana ni pernah berlakon cerita ni, ada berapa orang. Bila dah tahu tu faham lah. Tu panjang sikit. Puaslah hati. Dapat apa, tak dapat apa. Nak menambah dosa pula cerita pada kawan. Ini mengumpat. Cerita pada kawan pula. Rupa-rupanya baru tuduhan. Mungkin tak sabit kesalahan lagi ke apa kan. Jatuhlah fitnah pula. Kita dah sebar. Tahu tak? Tapi kau jangan beritahu orang. Macam tu ayat dia nak menyedapkan hati. Cerita kat seorang je. Kau tahu tak? Aku baca surat khabar. Betul ke artis yang ni ditangkap khalwat? Itulah teruk kan? Teruk. Yang mengantuk orang tu tak teruk ke kak? Kan? Jadi jangan marah saya. Saya kata benda yang mungkin orang buat. Tapi insya-Allah yang biasa sertai majlis agama ni dia tak buat. Sebab dia dah tahu menjaga keaiban. Jadi Nabi pesan apa dia? Wahai kumpulan yang beriman, yang mana beriman dengan lidahnya tetapi tidak beriman dengan jiwanya, janganlah kamu mengumpat orang Islam dan mencari-cari rahsia mereka.
Kerana barang siapa mengesan rahsia mereka, Allah akan membuka rahsianya. Dan barang siapa Allah yang buka rahsianya, maka dimalukan di dalam rumahnya. Ini ada ulama menjelaskan perkataan membuka rahsia ni, apa maksud dia? Apa maksud kita buka rahsia ni? Pertama, orang yang bersembunyi hal mereka dan jarang diketahui sesuatu daripada kejahatan mereka. Ya, orang yang ni dia sembunyikan, ya, perihal dia sembunyikan. Dan kita jarang tahu sesuatu daripada kejahatan mereka. Sekiranya kita terdengar ataupun kita tahu satu kejahatan atau kesalahan daripada orang ini, maka tak perlu kita buka atau kita perkatakan hal mereka. Sebab kalau kita buka, kalau kita duk sebut-sebut pasal kejahatan ini, ia bermaksud seperti mengumpat perkara yang terlarang. Mengumpat yang terlarang. Jadi contohlah ada seseorang tu, dia tu memanglah ada buat jahat, tetapi orang tu dia tak bagi tahu orang lain. Dia cuba menutupi kejahatan dia. Dan dosa dia tu pula dosa sendiri. Maksudnya tidaklah jenayah yang mengancam orang lain. Ya. Contohnya ada seorang ni dia suka pergi night club, ya, kelab malam. Kita jiran duk tengok ikut tingkap. Asal malam je keluar rumah pakai baju comel-comel. Ya. Pakai baju terdedah sana, terdedah sini, keluar malam-malam. Kita pun tengok ikut tingkap. Oh, ni selalu keluar malam ni. Tak lain tidak lah tu, kau dah pakai macam tu, tak akan pergi masjid pula kan. Ya. Dia cuba sorok. Dia terjingkit-jingkit berjalan macam dalam drama sangat kan. Ya. Jadi dia cuba sorok. Ataupun seorang yang buat dosa. Adalah dosa dia, mungkin dia suka menonton benda tak senonoh zaman sekarang ni. Jadi kita pun ternampak. Oh, syok duk melayan benda tak senonoh. Memang benda tu salah, tetapi kita tak boleh menyebarkan dosa dia kepada orang. Tak boleh tak cerita jadi modal cerita. Memang orang tu buat benda jahat, tetapi kita boleh tak cerita jaja keburukan dia? Tak boleh. Sebab orang tu sendiri dia menutupi keburukan dia, cuma kita tertahu. Ya. Sebab itu Allah firman dalam surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya mereka yang suka tersebar kejahatan dalam golongan orang beriman akan mendapat azab yang payah di dunia dan di akhirat. Azab yang sangat di dunia dan di akhirat. Ini untuk orang yang alladhi yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladina amanu, suka menyebarkan kejahatan. Jadi berbeza juga tuan-puan sekalian dengan kejahatan yang bersifat jenayah. Contoh, ada orang ni dia memang sorok kejahatan dia, tapi pada masa yang sama kejahatan dia tu bersifat jenayah. Dia memperdayakan orang. Contohnya kalau dia buat kejahatan, kalau adalah penipuan, scam, dia memanglah sorok buatan jahat, dia tak nak kantoi kan. Dia duk scam orang, cakap okey ada business model begitu begini, join dengan saya, nanti tengok setahun 5 bulan dapatlah hasil. Kita tahu ni memang dia sorok, modus operandi dia rupanya tak, dia tipu je. Ya, scam sekarang ni hati-hati masuk anda bayar 10,000, nanti akan dapat setiap bulan, dapat 1,000 setiap bulan, selama 2 tahun contoh. Kita pun kira masuk 10,000, every month dapat 1,000 selama 12 bulan kali 2 tahun kali 2. Oh, 24 bulan kali 1,000 dapat 24,000, masuk 10,000. Okeylah, nak join. Elok bulan pertama, kedua, ketiga, kelima, dia bagilah duit 1,000. Kita pun seronok cerita kat orang. Tak bulan ke-6 tak dapat dah. Rupanya dia scam je. Dia just guna duit orang yang masuk bawah-bawah tu nak cover bagi kat orang atas. Contoh macam tu lah. Kita tahu ni orang tu buat scam, tapi kita fikir hadis ni, oh tak boleh cerita kat keburukan orang. Ini salah lah. Itu beza. Keburukan yang dilakukan secara peribadi, yang mana dosa tersebut tidak memberikan kesan yang langsung kepada orang lain, tidak bertujuan menipu dan memperdaya orang lain. Ini beza daripada keburukan ataupun dosa yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu orang lain, memburukkan orang lain juga. Yang bersifat jenayah, contoh ada yang perdayakan gadis-gadis ke,
yang scam duit orang ke, yang ni perlu disebarkan supaya orang tak lagi terjerumus, orang tak terjebak. Ini lain. Tapi kalau dosa peribadi dia buat seorang-seorang, dia tak ajak orang lain, tapi kita tertahu, tanggungjawab kita apa? Menasihati, mendoakan, bantu dari sudut yang boleh secara peribadi, bukan pergi sebarkan kepada orang lain, walaupun yang dibuat itu memang salah. Contoh ya, kejahatan peribadi. Tadi ada yang suka, barangkali ada yang suka menonton video yang tidak senonoh. Kita tertengok, kita kan, rupanya selama ni dia tonton video tak senonoh, dia pergi cerita kat kawan. Kita tak nasihat pun, dia cerita saja. Benda tu betul tak? Betul. Tapi kalau dia cerita pada orang lain, maka jadilah mengumpat dan dia telah membuka aib. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Tapi jangan pula tak nasihat. Kena nasihat, dah kita dah tahu. Dan kita boleh cerita kepada mungkin orang yang kita boleh minta tolong untuk menasihati orang tu, boleh. Sebagai contoh, ada masalah rumah tangga, ada masalah pada suami, pada isteri, ada konflik yang berlaku, boleh cerita kepada kaunselor yang nak bantu ni. Bukan sekadar cerita pada kawan pun menambah rencah. Cerai je lah, laki kau tu dah lah begini-begini, botak pula tu. Minta maaf orang botak, saya gurau saja. Dah lah begitu begini, muka pun tak ada, gaji pun sikit, contoh. Menambah rencah pula, dah masalah. Tapi kalau nak cerita masalah kepada qadi, kepada peguam kepada hakim, di mahkamah, itu dibenarkan untuk tujuan menyelesaikan masalah. Jadi hati-hati, jangan mudah-mudah, jangan seronok-seronok cerita tentang keaiban orang kepada orang lain. Walaupun orang itu artis ke, politician ke. Saya melihat, minta maaf sebut ya, dalam situasi banjir ni memang ramai orang ialah nak menyalahkan menteri sana, menteri sini. Tapi hati-hati tuan-puan, jangan terikut-ikut dengan budaya troll, menganjing. Troll, T-R-O-L-L. Dia letak gambar menteri, dia letak ayat kelakar-kelakar. Walaupun mungkin ada menteri-menteri yang tidak buat tanggungjawab ke, mungkin ada, saya tak sebut mana-mana kan. Kontroversi pula. Jangan fikir bukan-bukan. Ni situasi yang memang berlaku ya. Mungkin ada kita tak puas hati dengan cara menteri itu, menteri ini, betul buat lawak, letak gambar, letak muka orang tu, cerita keaiban dia, kait pula dengan personality, kait pula dengan body shaming. Itu semua mengundang dosa. Berjaga-jaga. Walaupun seseorang tu mungkin ada buat salah, bukan menjadi penyebab ataupun tiket untuk kita menyebarkan keaiban dia. Ini kena ingat dan kena pandai membezakan di antara dosa peribadi yang dilakukan oleh dia sendiri, dia cuba tutup itu kelemahan dia, dengan dosa yang boleh menyebabkan orang lain turut terbalik, yang perlu disebarkan sebagai amaran. Jadi tak semua orang yang war-warkan dosa seseorang itu, tak, kejahatan tu tak semuanya membuka aib. Tak semuanya mendapat ancaman buka aib, sebab boleh juga dikategorikan sebagai mencegah daripada keburukan yang lebih besar. Contoh tadi scam ya, kena bagi tahu supaya orang tak tertipu. Apatah lagi kalau pelaku tu dia aktif menyebarkan lagi dia punya scam penipuan tu, ini perlu diberitahu, tu tak dikira membuka aib. Ya, tapi hati-hatilah. Ya, hati-hati untuk melakukannya. Baik, dan kita tengok lagi yang kemudiannya, ada juga seseorang yang mungkin ya dia bercita-cita untuk berbuat kebaikan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarinya ya dengan balasan yang baik. Ini tadi bila kita sebut berkaitan dengan balasan-balasan, kalau perasan dalam hadis ni Allah menyebut ada buat baik kat dunia, Allah akan balas di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu penting ya untuk kita sebagai orang Islam mengetahui, walaupun dekat dunia ini mungkin kita tak dibalas, tetapi insya-Allah dekat akhirat ini pasti kita akan dibalas. Sebab itu disebutkan dalam hadis ini barang siapa yang menutupi keaiban, maka Allah akan menutupi keaibannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa
yang dia berbuat kebaikan, menolong, Allah pula yang akan tolong dia. Sebab itu premis kita sebagai orang Islam, buat kebajikan jangan mengharapkan pertolongan, jangan mengharapkan balasan daripada makhluk, tetapi haraplah balasan daripada Khaliq. Sebab Khaliq ni siapa? Allah. Dan Allah boleh membalas kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, itu yang tadi. Yang kedua tadi tu kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan. Maka orang ni tidak malu dia buat kejahatan, maka dia juga siap cerita lagi kejahatan daripada orang. Ini bolehlah ya, kita memberikan amaran ya kepada orang yang buat kesilapan, buat aib macam ni, boleh diberikan amaran kepada orang lain. Baik, lagi satu dalam hadis ini juga disebutkan, barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu. Bermaksud menjalani satu jalan ni, dia berjalan dan dia mengembara untuk menuntut dan mempelajari ilmu di tempat yang dekat ataupun jauh. Ini kerana ilmu tu tidak mendatangi seseorang, tetapi seseorang mestilah mendatangi ilmu. Sebab itu, kalau macam kita zaman online, usaha kita untuk buka telefon, untuk buka page Surau An-Nur, nampak notification Surau An-Nur is live now, kita tekan. Itu juga salah satu usaha untuk menuntut ilmu. Di zaman digital, tidak mesti kita berjalan untuk mendapatkan ilmu, tetapi segala usaha untuk kita menuntut ilmu itu ialah usaha yang baik. Jadi ambillah kesempatan bila datang pandemik ni, semua benda, hampir semua benda boleh di-digitalize. Kalau dulu janggal ni nak tonton live ni secara langsung, tengok video tu mungkin biasa. Nak live ni kadang terkiai-kiai, minta maaf ya. Mula nak ke ceramah online tu bukan senang tu. Dulu tak banyak surau yang buat, tak banyak surau yang rakam. Jadi kadang-kadang ada juga ceramah di tempat yang banyak orang yang sudah berusia, susah nak buat ceramah online. Tapi saya perhati makin lama makin power lah. Kan? Yang tua-tua minta tolong anak, tolong tengok adjust sikit. Sekarang dah tahu, dah cekap dah. Kan? Dulu rasa macam tak mungkin je kita boleh tengok kan. Jadi sekarang dah cekap. Jadi ini kita patut bersyukur juga antara hikmah di sebalik pandemik. Kita boleh digitalize orang panggil. Kita boleh mengadakan sesuatu tu secara maya. Walaupun tanpa kita perlu pergi ke tempat belajar. Adapun lebih baik kalau kita boleh pergi, boleh bersemuka, senang kita nak berinteraksi. Tapi kalau tak mampu pun zaman sekarang tak ada masalah lah. Buat yang mana kita mampu. Baik, jadi bila kita menjalani satu jalan untuk mendapatkan ilmu, akan memudahkan satu jalan untuk menuju syurga Allah. Ini bermaksud ilmu yang membawa ke tempat mulia itu ialah ilmu pengetahuan yang mulia dan bermanfaat yang diamalkan dengan cara yang jujur. Dan kita tengok ilmu tu ada dua bahagian. Pertama, ilmu di hati, dan kedua ilmu di lisan, di lidah. Ilmu di hati ini ilmu yang berkaitan dengan makrifat Allah. Mengenali Allah dengan segala nama dan sifat Allah yang suci dan perbuatan Allah yang rapi untuk mempengaruhi fikiran dan perasaan untuk menambah dan menguatkan keyakinan dan untuk mendapatkan lebih rasa cinta dan patuh kepada Allah secara penuh pengharapan. Ilmu di hati ini dia boleh membangkitkan jiwa untuk mencintai Allah dan beramal dengan amalan yang lebih baik. Dan yang kedua pula kita ada ilmu di lidah. Yang mana ilmu ini dipelajari sebagai mata pelajaran yang tidak sampai ke lubuk hati hanya untuk membuktikan kepandaian lidah dan tidak difahami serta tidak diamalkan. Ya? Dan kita tengok yang pertama itu iaitu ilmu di hati itu dia akan lenyap. Dia akan hilang dari hati seseorang yang mengetahuinya atau hilang bersama orang itu oleh kematiannya. Maka tidak ada yang tinggal kecuali Quran yang tertulis di atasnya halaman kertas, dibaca ayatnya
dan tidak ada orang yang hendak mengetahui atau meneliti maknanya, dan tidak ada sesiapa yang sudi mengerti pengajarannya dan menilai hukumnya. Yang kedua, ilmu di lidah. Dia tetap tinggal menjadi satu kepandaian dan kebijaksanaan lidah, tetapi dia tidak memimpin orang ke arah kebaikan. Dengan ini jelaslah bahawa ilmu yang memudahkan jalan ke syurga ni bermaksud ilmu yang diamalkan dengan maksud yang suci, bukan dengan maksud menghasilkan faedah dunia semata-mata. Subhanallah. Jadi ilmu ni ada ilmu yang berhubung dengan kita nak mengenali Allah. Ya, yang mana kalau kita buat amalan, barulah perkara itu akan kekal. Contoh sekarang ada yang kata cukup dengan sekadar cinta Allah di hati saja, tak perlu buat syariat. Bila ada cinta Allah di hati ni, dah tak perlu solat, tak perlu buat syariat. Sebab katanya syariat tu, amalan tu untuk mendapatkan cinta Allah. Jadi kalau dah dapat cinta Allah, tak perlu lagi. Ini salah, pemahaman yang salah. Jadi sebab itu Nabi diutuskan untuk memastikan kita ni ikut syariat. Syariat Rasulullah adanya solat, adanya puasa, ikut. Ya, jangan kata saya dah ada Allah dalam hati, dah bersatu. Jadi main pelik-pelik lah. Ya, jadi berhati-hati. Sebab itu amalan ni kecintaan kepada Allah tu diikat dengan amalan kita. Kedekatan dengan Allah tu perlu diusahakan dengan amal soleh. Jadi semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin banyak amal-amal soleh yang dilakukan. Jadi amal soleh dia sangat bergantung rapat dengan ilmu yang kita ada. Dan sebab tu kita doa pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ya, baik, jagalah ilmu. Dan ilmu ada juga di lidah. Ini ilmu yang sekadar macam kita berceramah, cakap punya pandai, tapi rupanya tin kosong, dia bunyi saja kuat, isi tak ada. Ya, jadi bunyi saja kuat, amalan tak ada pun tak guna, dia sebenarnya kosong, dan di akhirat nanti dapatlah balasan yang buruk. Ya, baik, dan kita tengok yang terakhir sekali, Nabi juga telah menyebutkan berkaitan dengan menuntut ilmu, ya, dan juga membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini zikir yang paling utama, dan siapa yang mendengar bacaan Quran dengan penuh perhatian dan adab sopan ialah amal yang sangat dimuliakan. Apatah lagi kalau kita baca dan dengar Quran ni untuk meneliti dan mempelajari pengertiannya, mengambil petunjuknya dan manfaatnya, serta mengembangkannya. So, Nabi memberikan kita pengajaran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu ialah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kalau ada kelas Al-Quran yang masih belum fasih tajwid, tolong masuk kelas tajwid dululah. Baca dulu dengan tajwid. Sambil-sambil nak belajar tu, kalau terbaca tanpa tajwid yang betul pun tak apa, tapi kena ada usaha untuk memperbaiki bacaan. Tu sekarang ada kelas mengaji online, ada ustazah mengaji, boleh ikuti. Ya, kadang-kadang waktu muda tak sempat. Bila usia pencen ke dah tua, belum terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Kemudian belajar untuk mengikuti apa yang telah digariskan dalam Quran, bukan sahaja bacaan tetapi juga amalan. Dan apakah bahagia ataupun kesan bahagia untuk orang yang mempelajari, membaca dan mengambil manfaat pada Quran? Yang pertama, akan diturunkan ketenangan dan ketenteraman jiwa kepada mereka ini, orang belajar Quran. Kedua, mereka akan diliputi oleh rahmat, kemudian akan dilingkungi oleh malaikat, dan mereka yang belajar Quran juga akan mendapat sebutan dan perhatian serta pujian daripada Allah. Bahkan Allah berbangga dengan orang yang menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran ini. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan beberapa perkongsian pada pagi ini kita dapat melaksanakan amal kebaikan sebanyaknya. Bantulah orang, lepaskan kesusahan orang lain.
kalau tengok orang bersedih, cuba cari cara macam mana nak hilangkan kesedihan dia. Kadang waktu banjir nampak orang sugul kan, kita bagi duit, datang rumah bagi duit sikit, tepuk-tepuk bahu sikit pun dah okey. Ya, Covid tak payah tepuk lah ya. Jadi kita cuba membahagiakan. Tapi jangan harap ataupun jangan expect orang terima kasih pada kita. Nanti kita rasa mudah kecewa. Tapi kita ingat, walaupun manusia tak cakap terima kasih ke, ya, tak senyum balik ke, kadang orang tengah sedih, mana nak senyum balik kan, kadang dia pun dah pening fikir masalah. Tapi yakinlah Allah akan membalas untuk kita. Siapa yang melepaskan kedukaan orang, siapa yang melepaskan orang daripada kesusahan, siapa yang menutupi keaiban orang, semua ni Allah akan balas balik di hari akhirat nanti. Subhanallah. Bahkan kat dunia pun Allah boleh membalasnya. Kemudian siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga Allah. Siapa yang berkumpul dalam majlis untuk mempelajari Al-Quran, belajar ilmu agama, Allah akan memberikan dia ketenangan, akan diturunkan rahmat, akan dilingkungi malaikat dan akan disebut oleh Allah. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan orang yang terlambat amalannya, Nabi SAW ya, dalam hadis ini juga Nabi menyebut berkaitan dengan orang yang suka mengkemudiankan, dia suka terkebelakang dalam usaha kebaikan di dunia, maka orang ini tidak akan mencapai darjat kemuliaan di sisi Allah. Orang yang suka bertangguh, orang yang suka melambatkan amalan kebaikan. Buat amalan kebaikan, nantilah nak derma, tunggulah nanti aku kaya. Ya, jadi nak derma, nak bagi kebaikan, nak tolong orang ni bukan kira kaya miskin. Contoh kalau banjir ni, dia tak ada duit nak tolong tapi ada tenaga, tolong bersihkan rumah pun dah okey. Ya, tolong agihkan bantuan, tolong sebar-sebarkan kebaikan, sebar-sebarkan berita kutip derma, apa pun dah okey, ikut kemampuan kita. Dan Allah tahu sejauh mana yang kita mampu. Ya, dan kita tengok dalam hadis ini Nabi SAW ya, membawa kepada kita banyak ganjaran di sebalik amalan. Ya, amalan yang bersifat keduniaan yang boleh kita buat dekat dunia, tetapi ganjaran dia besar di akhirat nanti insya-Allah. Ya. Jadi saya rasa sampai di sini sajalah untuk pagi ini, sahabat-sahabat yang budiman sekalian. Tuan-puan, saya ucapkan terima kasih kerana sudi kekal daripada awal sehingga akhir, sudi menonton, dan saya mendoakan mudah-mudahan majlis kita ini dikira sebagai majlis ilmu dan kita mendapat rahmat dan berkat ya, di sebalik apa yang telah kita lakukan insya-Allah. Ingat, jaga aib orang, bantulah orang, lepaskanlah orang daripada kesusahan dan kedukaan. InsyaAllah Allah lah yang akan membalas kepada kita. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.